Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Selasa 27 Februari. Sarawak menjangkakan negeri ini mampu menjadi pengekspor tenaga yang boleh diperbaharui, khasnya hidrogen, kepada negara luar. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, sasaran ini dapat dicapai menerusi pembangunan fasiliti bagi hub hidrogen yang akan siap sepenuhnya menjelang 2027. Beliau yang juga Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar berkata Sarawak amat bertuah kerana mempunyai pelbagai sumber yang boleh diperbaharui dan apabila digabungkan dengan teknologi menjadikan potensi Sarawak sangat luas terutama dari sudut tenaga peralihan Malaysia NETR. Dedahnya lagi, Sarawak berada di landasannya betul dan kini menjalinkan kerjasama dengan pemain-pemain industri tenaga yang mempunyai loji yang mengeluarkan hidrogen seperti Gentari, Jepun dan Korea Selatan, membabitkan syarikat Lotte Chemical dan Samsung Engineering. At the moment, we have a confirmed off-taker from Japan as well as Korea. These are the two confirmed off-taker. Then if we were to scale up our production, there's a possibility because the other countries also have to comply with green energy. What I'm saying here is Sarawak may one day become a green energy supplier for the whole region, depending on the technology that is used in the production of hydrogen. Premier berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan persidangan peralihan tenaga Borneo di Kuching semalam. Beliau berharap menerusi persidangan 2 hari itu, pemain industri dan pakar-pakar meneliti dan menilai pertumbuhan sumber tenaga boleh diperbaharui di negeri ini dengan mengambil kira perkembangan ekonomi negeri. Beliau yakin apabila Sarawak menjadi pengekspor tenaga boleh diperbaharui khususnya hidrogen ke negara ini, maka ia meningkatkan keluaran dalam negara kasar Sarawak. Sarawak nekat menjadi negeri pengeluar beras dalam usaha menurunkan harga makanan ruji negara. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata dengan kebergantungan terlalu tinggi beras import, rakyat terpaksa menanggung harga beras mengikut mata wang dolar. Bermaknanya, why not we produce beras kita ampun? And that is the solution. Kalau kita keluarkan beras kita pun, bermakna you are not subject to foreign currency fluctuation. You are on your own. Jadi you determine the price based on the input that you put in. Oleh itu, kerajaan akan membangunkan sejumlah tanah di negeri ini bagi tujuan itu termasuk Lubuk Punggol di Gedong, Banting di Linggah, Purun di Lundu dan Limbang. Dengan hasil keluaran mencecah lebih 80,000 tan dalam tempoh 6 tahun lagi, Sarawak mampu keluar dari belenggu senarai negeri pengimport beras. Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas program jalinan kasih Tani Beranyi di Kampung Lubuk Punggol, Gedong semalam. Setakat ini, Sarawak mengimport sekitar 240,000 tan beras setahun. Beliau sebelum itu turut menyaksikan tuaian pertama beras projek transformasi padi AgriHub Padi Putra hasil kajian Universiti Putra di Kampung Terbabit. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak bercadang untuk menetapkan harga lantai belian padi keluaran Sarawak sebanyak RM1,800 setan metrik. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, harga lantai belian padi itu dicadangkan ditingkatkan sebanyak RM500 daripada RM1,300 setan metrik bagi meningkatkan pendapatan para petani di negeri ini. Harga lantai belian padi di negara ini adalah sebanyak RM1,300 setan metrik, tetapi di Sarawak ianya mahu menambah sebanyak RM500 menjadi RM1,800 setan metrik. Katanya daripada RM6,000 jangkaan pendapatan isi rumah para petani, mungkin mereka akan menerima lebih lagi daripada pendapatan tersebut. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas program jalinan kasih Tani Beranyi bersama Premier Sarawak di tapak projek AgriHub at Gedong. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu harga beras terkini mengambil kira 2 faktor iaitu pengimportan beras dan baja. Hal ini kerana kedua-dua faktor itu mengambil kira turun naik mata wang asing. Tambahnya, penghasilan beras dan baja ini mampu mengawal harga beras di Malaysia dan Sarawak. Kesepaduan sosial yang unik disokong pemimpin berwawasan telah memacu Sarawak kepada kemajuan pembangunan berterusan.
Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata ditunjangi kepelbagaian kaum dan budaya serta keharmonian menjadi bukti kekuatan Sarawak sekaligus menjadi faktor kepada kemajuan negeri ini. Menurutnya, usaha membangunkan negeri akan menjadi agenda utama kerajaan demi manfaat rakyat. Justru perpaduan dalam kepelbagaian kaum perlu dikekalkan kerana ia menjadi asas kepada kemajuan sesebuah negeri. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Tahun Baru Cina anjuran gabungan Persatuan Cina Limbang dan Persatuan Fuchau di Dewan Suara Limbang. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Jabatan Penjara Sarawak telah mencapai tahap cemerlang sepanjang tahun lepas menerusi 4 indikator iaitu kadar residivis, reman, kesesakan dan kadar pemenjaraan. Pengarah Penjara Sarawak Timbalan Komisioner Penjara Muhammad Andri Mat Rizwan memberitahu 4 indikator tersebut menunjukkan nilai yang rendah berbanding 20%. Standard diterima di peringkat antarabangsa iaitu kadar residivis yang dicatatkan dengan 12.7%, reman 13.5% dan kesesakan 13.2%. Manakala kadar pemenjaraan pada nisbah 119 ke 100,000 penduduk berbanding standard diterima di peringkat antarabangsa iaitu 145 kepada 100,000 penduduk. Beliau memberitahu demikian kepada RTM selepas ditemu bual dalam slot Ritma Sarawak FM di Kuching. Dari data tersebut katanya kaedah-kaedah pemulihan dalam komuniti dan pelaksanaan hukuman alternatif selain pemenjaraan semata-mata telah menyebabkan sistem koreksional negeri mampu mencapai sesuatu yang lebih sejahtera. Disebabkan itu juga katanya Sarawak dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Penjara ke-234 yang akan berlangsung pada 2 Mac 2024 di Kompleks Penjara Puncak Borneo. Beliau berharap sambutan Hari Penjara ke-234 tahun ini dapat menjadi tonggak penting meningkatkan kesedaran masyarakat tentang peranan dan usaha jabatan dalam pemulihan prospek. Sementara itu menyentuh mengenai pembinaan penjara baharu Sibu, Muhammad Andri memberitahu projek bernilai 300 juta ringgit tersebut dijangka bermula tahun ini dan akan mengambil masa 3 tahun untuk siap sepenuhnya. Terletak di kilometer 26 Jalan Sibu Bintulu, penjara baru tersebut dapat menempatkan 1,000 banduan dalam satu masa berbanding 400 banduan di penjara sedia ada. Katanya dengan adanya penjara baharu tersebut itu kelak, pelbagai program dapat disusun atur bagi kesemua indikator pencapaian sistem koreksional. Daerah Gedong akan memiliki poskodnya sendiri bagi memudahkan urusan surat menyurat dan penghantaran barangan pada masa yang terdekat. Menurut Pegawai Daerah Gedong, Tamida Daadi, pejabat Daerah Gedong telah menerima surat rasmi daripada Pos Malaysia berkenaan dengan kelulusan poskod baharu Daerah Gedong. Jelasnya segala urusan surat menyurat berkenaan dengan poskod baru turut akan ditukar dan surat rasmi penukaran untuk makluman masyarakat kampung akan dikeluarkan tidak lama lagi. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan bengkel pemantapan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Gedong di Lundu. Beliau turut memberitahu bahawa KMKK mempunyai peranan penting menjadi perantara antara pihak kerajaan dengan masyarakat setempat. Justru beliau berharap program seumpama ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memantapkan pengurusan barisan pemimpin di daerah Gedong dengan melibatkan lebih ramai lagi agensi berkaitan dalam menyampaikan maklumat kepada mereka. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.